sesi Kekal Tenang kita hari ini bersama dengan saya, tidak asing lagi, the only one, tiba-tiba sahabat pula. tu lah, sahabat se-EPL dan Manchester kita. Tuan Manchester United. Hang Manchester. Tak lah. Dulu kan kita last week kita bergabung bersama tapi kecewa dengan keputusan. Tak apa. Bersama saya perkenalkan terus Tuan Haji Nazir Helmi, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, juga merupakan merangkap Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Terbaik. Nak panggil Haji ke, nak panggil Nazir ke, nak panggil Ustaz ke, nak panggil Bro ke? Sekali lagi. Poyo. Terasa kepoyoan. Terasa alim lah jadi. Panggil Nazir lah. Kau macam-macam sih diri. Allahu Akbar. Aduh. Apa khabar Zee? Okey ini? Okey. Baru balik daripada kerja sikit. Wallahu. Tapi first day sekolah. Itu tu. Man. Teruskanlah. First day sekolah tu lah, kita semua sibuk kan. Ini pun saya hantar nak 3 orang. Senazir pun hantar anak kata hantar anak ke semua rumah hantar ke depan. Betul. Sekolah ni. Cerita sikit macam mana pengalaman hari ni sepanjang okey. Persediaan semua. Okey lah. Dia beza sikit lah tahun ni. Tahun ni anak tak menangis. Oh, okey. Tahun lepas kita ambil masa 2 bulan. Oh, lama tu. Ya, lama tu. 2 bulan untuk menenangkan anak naik ke sekolah. 2 bulan bro. Kembar kan? Oh. Dia 4 tahun. First time pergi sekolah pasti. So tahun ni dia yang pesan kat kita, Abi tunggu dalam kereta. Macam tu je. So dia dah steady dah, gangster lah. Kan. Itulah cerita dia. Tapi kalau ikut pengalaman, tak tahulah, tahun ni agak berat sikit lah. Sama. Daripada segala aspek lah. Betul. Yuran, tanggungan barang-barang anak kat sekolah tu, dia agak beza sikit tahun ni. Betul. Sikit lah, mahal. Terasa sebab orang rumah selalu beli kan. Lebih rumah kan tahun lepas, contoh macam kasut hitam dah tak ada yang harga RM20 tau. Semua RM30 setakat yang kita orang survey lah. Kita orang pergi ke kelas bawah je, tapi RM30 ke atas. Ya, betul. Kasut hitam, baru kasut pasal satu item. Baju putih, samping, semualah, songkok, serba-serbi naik. Betul lah. Dan tak tahu apa masalah sampai jadi macam tu. Terasa tahun ni terasa. Dan terasa tu tak ada masalah bro. Dia kita insyaAllah lah, Allah bagi rezeki tu, kita cari lah mana kot kan. Tapi adalah kenalan-kenalan rapat, saudara-saudara rapat. Ada yang menitik air mata lah cerita pasal benda ni lah. Kan? Memang tak tahulah. Mungkin boleh jadi tajuk kita hari ni lah kot. Tanggal 1 Mac tertanggal semua. Dia benda ni dia bukan apa, dia sensitif. Orang Melayu ni susah sama minta-minta. Itu pertama, kita ada maruah kita, betul tak? Kita ada maruah, tapi kita banyak mendengar bila sampai tahap orang terpaksa meminta itu atau meluahkan di sosial media tu, jangan kita baca kata ini walaun. Ini mesti walaun. Kadang-kadang dia orang ni just nak express benda tu kan, benda tu. So benda tu tak boleh kita kesampingkan. Betul. Dan tak tahulah apa kerajaan kita punya mitigasi lah dalam konteks ni. Parlimen pun tak datang, macam mana? Aduh. Itulah tu. Okay. So hari ni kita nak sembang santai lah. Okay, alright. Sembang santai, saya kira ada 3 benda lah mungkin kita boleh sembangkan dalam podcast kali ni kan. Pertama sekali adalah tentang buka sekolah. Betul. Buka sekolah. Yang kedua mungkin kita akan share tentang Ramadan, tapi akan ada tajuk Ramadan tu ni. Tak apa, kita sembang lah. Tapi saya nak bercakap pasal Ramadan ni lebih kepada, orang kata apa, daripada sudut ekonomi lah. Macam Ramadan ekonomi okay. Boleh relate. Boleh kita carilah mana-mana. Carilah pusing lah kot mana pun. Adalah sampai lah. Ada sampai. Dia ada, tapi sampai. Kan. Yang ketiga ialah tentang raya. Of course.
Saya kira 3 benda saya sebut ni sebab dia berkebetulan datang dalam satu masa. Okey, dalam satu masa. Setuju. Dan ia pula dibungkus, 3 peristiwa besar ni dibungkus dalam satu ikatan, iaitu 1 Mac SST. Pedih lah. Macam dia rancang ke tak rancang ke Tak kebetulan? tahu. Kebetulan kau. Takkan kerajaan. Tapi ini my personal view lah. Okay. Oleh kerana negara kita ni majoritinya adalah orang Melayu. Of course. Umat Islam. Yeah. So bila perayaan orang Melayu umat Islam ni, dia demand tinggi. Interesting. Orang meniaga ni dia akan pastikan bulan-bulan ni lah bulan-bulan dia orang nak berniaga. Betul. Orang nak beli baju raya, kuih raya, macam-macam lah raya kan. Betul. Malaysia ni pula Ramadan mula-mula raya dah ada kat supermarket. Betul. So suasana yang dah lama dah bagi masyarakat kita ni kan. Jadi tak pelik lah kalau peniaga-peniaga kat luar sana akan jadikan bulan-bulan ni adalah bulan-bulan tumpuan untuk mereka menjana pendapatan. Okay? Tapi sedikit pesanan. Okay. Kalaupun kita tak reti masak, tapi jangan buka bazar Ramadan lah. Dia sebenarnya tahun lepas punya seruan tu. Seruan yang lepas viral. Dia kata tolonglah. Siapa tak pandai masak, janganlah meniaga pasal Ramadan tu je dia kata. Kan? Dah terkena sebab ada orang kata punca-punca je sebab benda-benda ni lah kurangnya larisnya sales tahun lepas. Tapi sebenarnya bukan sebab tak pandai masak tu. Memang tak ada duit. Orang berhati-hati. Yelah, orang menjimat. Tapi tak jadi asbab tu sebab makan tak sedap lah, apalah. Itu cerita dia. Kan? So saya kira benda ni tak apalah, mungkin kat belah kerajaan nampak benda ni peluang lah kan. Betul. Tapi kita tak nak kena move on lah. Okay, macam nak move on lah kan. Kita tahulah, kita ni lah budak muda macam kita ni kan. Kita kena start apa tau? Cuba memahami apa yang sedang berlaku sekarang. Faham? Mungkin terpaksa melanggar sedikit kebiasaan. Contoh. Okay, silakan. Contoh, bila kita start buka sekolah ni, kita sebagai mak ayah ni kan akan cuba untuk cari yang baru-baru lah. Apa benda tu? Baru apa? Barang baru lah. Barang baru. Yang apa benda? Aku risau dah. Bini tengok macam ni. Cari kasut baru, beg baru, buku tu obvious lah. Kan? Kita perlu ada satu ajakan tau kepada kita semua ni, dalam keadaan kita memang dah tak boleh buat apa dah. Dah kerajaan nak naikkan harga semua tu, itu tak apalah. Itu biar kerajaan jawab lah kan. Okay. Tapi di kalangan kita ni kena ada satu usaha bersama tau, untuk menutup mulut mereka-mereka yang suka buat perbandingan. Kan? Contohnya perbandingan apa? Perbandingan kau pakai kasut tahun lepas. Dia macam tu tau. Okay, faham. Dia bagi psikologi tau kat budak-budak. Betul. Kan? Baju lusuh nampak baju kuning-kuning kan dia kata. Kau tak beli baju baru ke? Kan? Betul juga. So benda itulah yang saya kira kita mak ayah kena tanamkan pada anak-anak. Baik. Kalau boleh sampai tu tak pesan. Kalau boleh berulang kali pesan pun tak apa. Nanti kat sekolah kau nampak orang susah, jangan tegur. Kalau boleh bantu, contoh. Asyik baik berkebetulan buka sekolah ni Ramadan. Okay, rasa kurang lah sikit. Orang kata apa, benda-benda yang agak lara lah kat sekolah ni kan. Nak bersukan ke apa kan. Okay. Sebab mungkin cikgu-cikgu akan ambil aktiviti-aktiviti yang kurang. Kurang kat luar sebagainya kan. So mungkin sebulan ni boleh jadi kendur sikit lah kan. Tapi yelah, anak-anak kita ni perlu diajar untuk sentiasa fikir pasal orang lain kan. Supaya dalam keadaan semua orang tengah susah ni, mereka-mereka yang senang menampak orang susah ni adalah orang yang kena tolong. Setuju. Kan. Dan bagi kesan bro, kalau budak-budak ni duk sembang sesama diorang, tanya pensel box baru ke. Dan benda ni masa kita sekolah dulu berlaku tu tak? Ingat tak masa kita sekolah rendah dulu? Kita berbanding-banding barang-barang dan sebagainya kan. So it's time for us to create this, orang kata apa, this kind of tak tahulah gelombang ke environment ke kan. Kita kena didik anak-anak kita kan. Dia mesti bermula daripada kita kat rumah tu. Kalau kita tak pesan ke anak akan bercakap apa yang dia orang reflect pada apa yang kita cakap. Dan akhirnya
dia akan kembali semula kepada ajaran agama yang sebenar. Setuju. Kita tunggu dulu sampai situ ajaran agama sebenar, kita nak kembali semula selepas ni. Cuma saya tertarik supaya kita jangan membanding-bandingkan. Tapi itulah orang selalu kata dulu zaman PN buat apa, dulu zaman PN buat apa. Tak apalah. Dia kona ke situ. Zaman 33 bulan buat apa, geram. Tapi tak apa. Kita kembali selepas ini, rehat dulu, kekal tenang. Alright. Alright, kembali sekali lagi kita ke Kekal Tenang, episod khas kita bersama dengan Tuan Haji Nazir Helmi. Tadi 21 ni episod khas lah, lantak Asu nak edit ni. Jenis tiba-tiba segah kat pintu. Terus kena rekod. Panel pun dah lambat. Tak apa. Tuan Haji, Nazir tadi cerita pasal perbandingan, jangan kita banding-bandingkan, lepas tu kita kena didik anak buat ekosistem. Tetapi saya nampak benda tu macam atas kertas lah. Realiti dia susah sebenarnya nak buat sebab dia melibatkan, kalau saya buat, Ali Nazir tak buat, kawan kita tak buat, tak jadi juga. Dia kena macam, bila dia perlu satu gelombang lah, ataupun semua, kalau 10 pintu ataupun 10 keluarga buat, kalau 9 buat mungkin jadi. Tapi kalau satu orang, saya je yang buat, 9 tak buat, tak jadi juga. So, kita nak mendidik secara meluas, so mungkin perlukan masa barangkali untuk kita memastikan bahawa end up dia masyarakat kita ataupun anak kita ni dapat bercakap dengan baik, tak buat perkara-perkara yang boleh menyakiti hati orang lain secara yelah. It's not an easy one time solve lah, kan? Betul. Dia bila kita kenang balik lah kan, masa kita sekolah dulu, kita pun horror jugalah kan. Oh sangat. Lagi muka macam ni kau tengok. Saya murid bersali tu. Alamak. Kat. Maknanya aku tak apa-apa bersali. Okay. Tapi sekarang ni zaman dia berubah lah. Ya, betul. Zaman berubah. Perubahan tu akan berlaku bila ada elemen-elemen mendesak. Okay. Kan? Saya sangat percaya. Satu benda yang mendesak tu boleh mengubah banyak benda. Faham. Contohnya lah, macam kita nak pergi bilik air kan, sakit perut, ujung dah rasa pedih tu kan. Okay. Terdesak. Okay. Jangan bayangkan Okay. Ni contoh. Bukan bayang, dah bau lah. Okay, point dia kan, masa tu kita memang dah rasa terdesak Kita pergi bilik air, dah nak landing baik punya ni, air okey, mangkuk jamban pun okey, dah nak buat kerja dah ni. Masa nak duduk tu kan, tiba-tiba pintu tak boleh tutup. Okay. Pintu tak boleh tutup bro. Okay. Sebab selak tu rosak. Okay, faham. Kan? Sufi buat apa Wish. waktu tu? Tak fikir-fikir lah kalau terus Tapi nanti orang buka, apa idea kita waktu tu, kita akan buat apa? Percayalah, dalam waktu tu kan, otak kita ligat fikir tau. Ya. Ligat fikir, nak gunakan seluar lah, nak guna tangan lah, nak guna kaki. Kita buat semua tu sebab apa? Sebab nak pastikan misi kita tercapai. Betul. Sebab waktu tu terdesak. Okay? Faham. Sekarang ni rakyat tengah terdesak ni. Betul. Rakyat tengah terdesak. Semalam beli ayam RM9.20 sekilo. Tempat saya Langat, saya kampung Langat, RM9 40 sen, 50 sen, dia jauh lagi. Tapi minggu lepas ayam baru RM8 lebih. So nampak, ini kesan-kesan polisi-polisi yang kerajaan buat. Sebab bila ni esok nak Ramadan, belum cerita raya lagi. Betul. Belum cerita raya lagi. Ya. Okay. So benda ni akan mewujudkan satu suasana yang mendesak tau, yang mendesak. Maka waktu ni lah kita kena bawa satu minda yang betul. Jangan bawa minda yang akhirnya kita memberontak, membabi buta. Faham? Okay, itu yang diajar kita dalam PAS, betul kan? PAS ajar kita macam tu. Kita bawa solusi. So, bagi saya dalam podcast yang sebegini, ruang-ruang media sebegini, kita kena bawa benda-benda yang betul pada rakyat. Okay, betul mendesak. Kalau kita nak luahkan satu perkara yang kita rasa boleh menggunakan kuasa tangan kita, mungkin waktu pilihan raya nanti. Tapi sekarang ni apa dia? Sekarang. Ya. Maka waktu ni lah semua kena bersama. Okay, mak ayah kat luar sana. Ni baru saya cakap pasal buka sekolah bro. Ya. Baru cakap pasal buka sekolah.
Belum cerita raya. Raya lagi teruk. Raya lagi macam-macam kena keluar. Nak balik kampung, nak kena osom. Betul. Kan? Waktu tu kena fikir kosnya. Kos. Lepas tu duit raya. Baju betul. raya. Juadah atas meja. Perbelanjaan. Come on lah. Jangan nafikan realiti. Orang kita suka meraihkan hari raya ni. Setuju? Memang normal. Kita cakap lah macam mana pun. Dan kadang-kadang kalau kita baca minggu lepas punya laporan akhbar. Okay. Orang dah start buat loan untuk berhadapan dengan buka sekolah dan juga raya. Saya nak betulkan tu. Bukan sekadar buat loan saja. Ni pengalaman saya, kami dan juga kakak saya sendiri semua dah start menggadai. Kita start gadai dah. Kita gadai barang kemas. Inilah masa dia. Sebab kita nak loan mungkin ada tak mampu. Kalau gadai ni, mana barang kemas yang ada, gadai lah. Waktu tu adakah nasihat kita tentang kita naklah berjimat cemat? Tak sesuai. Waktu tu, betul. Nasihat tu betul. Tak nafikan benda tu betul. Tapi realitinya tidak. Orang Melayu ni toleransi, adab, dia punya gaya hidup dia macam tu. Dia suka raih orang. Betul. Dia suka buat majlis, dia suka berkongsi. Tapi dalam keadaan raya ni, kita kena faham. Itulah hakikat dia. Okey. Dan waktu tu lah kita perlukan orang kata apa, kefahaman yang betul. Okey. Macam mana? Kita seru benda-benda pada orang ramai ni supaya kita, yelah betul, kita akan mengeluarkan sedikit orang kata apa, komitmen kewangan. Okey. Tapi kita kena beritahu juga pada mereka, raya tu bukan hari terakhir mereka hidup. Sehingga mereka perlu membelanjakan semuanya. Ada lagi 3-4 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya. Lagi-lagi nak berhadapan dengan kerajaan yang macam ni kan. Nampak kan? So antaranya ialah kita kena didik diri kita ni supaya jangan suka banding-bandingkan. Buka sampul raya kan, RM2 je. Nampak? Betul lah. Dia kalau luar ni semua pernah rasa lah tu. Air sirap je. Air sirap je. Ni kuih apa ni? Benda-benda tu walaupun nampak simple, tapi dia memberi impak terhadap pelbagai perkara. Antaranya adalah ekonomi tu sendiri. Antaranya adalah psikologi dan juga motivation orang nak hidup kan. Yang akhirnya mereka terpaksa memenuhkan permintaan orang lain untuk memuaskan orang lain, tapi diri tergadai. So saya rasalah kita jemputlah semua influencer kat luar sana kan, bawa benda ni sebagai satu kewajipan. Kena beritahu, jangan takut untuk tidak bermewah dalam perayaan ini. Dan kena tahulah ukur baju badan sendiri. Dan semua tu lah kena sentiasa diperingatkan lah. Kan? Jangan sesuka hati kita ni bermanis mulut dengan perkataan-perkataan yang boleh downgrade orang. Faham? Itu pandangan saya lah. Setuju. Kita sambung sikit lagi tentang isu ini. Alright. Tapi cuma saya sebut sikit lah tentang ikutnya kita pasal ekonomi rakyat ni. Okay. Nak tahu juga ini saya suka mendengar jawapan daripada Rafizi. Rafizi kata selagi mana rakyat membeli tu maknanya okey lah tu. Dia kata tu kalau selagi mana rakyat membeli, ada purchase power lah orang kata kan. Basic economic principle. Basic economic principle. Ya, betul. Ada demand, ada supply. Ada supply, ada demand. Maknanya kalau rakyat boleh beli, maknanya dia mampu. Okey tu, betul tu. Kemah jawapan. Tapi tidak menggambarkan realiti lah sebenarnya. Sedih lah bila dengar menteri begitu. Kalau dia sebut benda tu bukan dalam kategori makanan perlu, barang perlu. Okey lah. Barang mahu okey. Okey. Sekarang ni disebut tentang barang perlu. Nak turunkan harga beras macam mana? Kurangkanlah makan beras. Nanti harga mesti turun. Aduh. Macam tu baik bagi cikgu pasti jadi menteri. Kalau gerai makan mahal, jangan makan kedai. Kan? Macam ambil kedai murah. Senang lah tu. Okey. Saya cuba berlaku adil. Okay. Apa yang disebut tu betul. Betul? Ya, betul. Tapi realitinya tak begitu. Tak betul. Contoh. Bak makan luar. Makan luar ni dah jadi satu rutin. Ya. Sebab nak makan kat rumah pun tak sempat. Dan bukan luxuries. Bukan sebab kita luxuries. Ya, dia adalah necessity lah. Ataupun buat keputusan lah, tak makan langsung lah kalau gitu. Sebab dia kena kerja 2-3 kerja. Betul tak? 2-3 kerja. Anak budak-budak sekarang ni, budak sekolah sekarang ni, hidup dah macam orang dewasa. Bangun pukul 5.30 pagi, balik pukul 6.30 petang. Dulu kita sempat main basikal.
Dulu sempat kita lari pergi main bola. Dulu ingat tak? Masa kita sekolah dulu. Sekarang budak-budak mana sempat? Mak kena ambil kat taskar. Yalah. Sebab apa? Mak ayah ni nak penuhkan hidup mereka ni supaya boleh menampung hidup mereka. Nampak? Faham. So, nasihat-nasihat seorang menteri begitu betul tapi tak sesuai. Tak sesuai dengan masa dia, keadaan. Kita tangguh sekejap. Okay, kita bagi duluan kepada penaja selepas ini. Macam tu je. Terima kasih. Jumpa di sesi yang seterusnya. Welcome back. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudi hadir. Saya terus kepada episod yang next soalan kepada Tuan Haji Nazir ni tentang isu real economy lah, apa ekonomi rakyat. Kita tengok Zee, kita tengok jawapan-jawapan yang selalu digambarkan adalah seperti contohnya kita punya BSKL. Kita orang kata naik sikit 1.5 something lah. 1.5 something. Dia kata naik lah sikit, dia kata kan, naik. Inflasi, dia kata rendah. Okey lah inflasi compare dengan zaman PN Pemerintah dulu naik inflasi tinggi kan. Dan ialah dia nak cuba nak lawan naratif barang naik semua. Dia gambarkan seolah ekonomi baguslah dari sudut angka dan juga pertumbuhan 3.7% mengembang ekonomi kan. Walaupun tahun sebelum tu 8 point something. Tak apalah, tu angka perbandingan. Tapi sebenarnya realiti rakyat di bawah ni macam mana pasal ekonomi? Jawab terus kot secara jujurnya. Bila kita menjalankan sesuatu kitaran ekonomi, kita kena tahu kedudukan jati diri ataupun kita punya akidah ekonomi. Macam akidah ekonomi Akidah ekonomi ni bukan nak cerita tentang agama, tidak. Apa pembawakan kita ni dalam isu ekonomi di tengah-tengah rakyat. Okey, betul. Kita kena tahu negara kita negara membangun. Dan sedang menuju ke negara maju. Okey. Dan bila sebut tentang negara membangun ni, kita kena tahu benda-benda yang kita buat untuk meningkatkan pendapatan negara ni mestilah dipulangkan balik kepada kemampuan rakyat tu sendiri. Okey. Sebab tu kalau kita tengok kerajaan-kerajaan terdahulu, dan saya yakin benda ni ada dalam kepala pembangkang ketika itu. Sebab dia dijadikan naratif. Iaitu apa dia? Subsidi mesti diteruskan. Ya. Betul tak? Betul. Pencen, jangan kacau. Ataupun pendidikan percuma. Pendidikan percuma sangat. Okey, kenapa dalam kepala pembangkang ketika itu ada benda-benda ni? Okey. Sebab dia nampak negara kita ni adalah negara yang perlu membantu rakyat. Perlu membangunkan rakyat. Okey, betul. Dan benda tu juga dibuat oleh minta maaf kalau saya sebut kat sini lah, yang saya nampak ada dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan benda tu juga diteruskan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Zaman Tan Sri tak ada cerita banyak Zaman Tan Sri ni memang zaman di mana malapetaka yang datang itu adalah tugas Tan Sri untuk memberi sebanyaknya. Waktu tu orang berduit lah time tu. Orang berduit masa tu. Ya. Dan juga satu berduit lah. Satu lagi untuk membelanjakan duit tu agak terhad. Maknanya kita tak belanjakan suka hati berjalan ke sebagainya kan. Sebab kita terkepung. Waktu tu dalam kepala Tan Sri, makanan mesti ada atas meja. Betul. Maknanya dia clear tau. Dia clear macam mana dia nak menjalankan ekonomi ketika itu. Dia clear. Apa yang dia nak, dia clear. Ya. Datuk Seri Najib, dia clear. Tapi kalau saya sebut ni panaslah sikit. Ya. Betul. Menaikkan cukai tu adalah salah satu inisiatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Itu kita jangan nafikan. Okey, betul. Okey. Cuma bagaimana ketika cukai itu dinaikkan, yang kita akan menjagakan kadar inflasi confirm akan naik. Dalam masa yang sama mungkin kos hidup rakyat tu akan lebih menekan. Waktu tu oleh sebab akidah ekonomi tu clear oleh seorang pemimpin, maka bantuan pun akan dibagi. Ya, nampaklah clear cut lah. Maknanya walaupun masa tu banyaklah pertembungan, tapi clear. Poin saya ialah memimpin negara ni mesti ada satu clear direction. Adakah malam ni tak clear? Jujur saya cakap tak clear. Tak clear. Naratif ekonomi? Ada naratif ekonomi? Come on lah, macam mana nak kata clear kalau subsidi pun you guys memang target nak potong. Okey, jangan sebutlah tentang kita nak ambil daripada orang kaya. Tidak, sekarang ni semua kena.
Betul. Itu je isu dia. So bila you tak clear, okay, contoh dalam mungkin dia sebut April, sekitar April Mei nak potong subsidi petrol. Hari ni dah March tau. Faham tak? Hari ni dah March. Apakah mekanisme yang akan dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan orang yang layak yang mendapat subsidi? Hari ini dah March. Betul. Okay, isilah borang padu. Sistem padu. Macam mana padu tu? Sebab kita ni ada banyak data integration yang ada dekat dalam pihak kerajaan. IKASI ada dan sebagainya kan. Lepas tu datang pula lagi satu padu. So macam mana benda ni nak menjadi satu kata putus? Apabila kerajaan nak laksanakan pemotongan subsidi dan memberi kelayakan hanya pada individu itu, bagaimanakah caranya? Apakah mekanisme dia? Even SST punya sistem ni pun masih lagi mencari-cari. Ini dilaporkan oleh kawan-kawan kita dekat logistik. Kejap kena, kejap tak kena. Okey, kita faham. Benda tu proses. So, jadi poin saya ialah, bila kerajaan meletakkan satu sasaran untuk cut benda yang sepatutnya, benda yang dia rasa kena cut. Tapi dia tak datangkan satu mekanisme yang boleh menenangkan rakyat. Faham tak? Faham. GST kecoh. Betul. Tapi rakyat kebanyakan bawah tak rasa dia risau. Tapi dia tahu ada benda yang kerajaan akan bagi BRIM sebagai contoh. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, semua tak boleh keluar. Risau tak boleh keluar ni sebab COVID sebagainya. Okey, Mak Kiyah datang. Betul. Kan? KWSP datang. Maknanya resah rakyat tu ditampung dengan beberapa komitmen. Dan itulah yang dikatakan sebagai prinsipal. Macam mana clear direction bagi seseorang pemimpin nak pastikan rakyat fokus menjadi rakyat. Sekarang ni, bro? Tak tahu. Sekarang ni orang nak fikir nak hidup dalam masa hari ke sehari. Bulan depan. Lepasan bulan Mac pun sakit tau. Sekarang ni. Ya. Nak dapat bulan Mac tu cukup lah. Sekarang ni orang fikir macam tu je. Betul. Tak fikir bulan 4, bulan 5. Tak fikir lah rasionalisasi subsidi ke. Tak fikir tu. Tak tahu jadi ke tak jadi, tak tahu. Ya. Lepaskan bulan Mac dah lega dah. Sampai tahap macam tu sekali rakyat sekarang. Orang tak tahu dah. Padahal benda tu benda besar tau. Rasionalisasi subsidi ni. Dan saya sangat yakin GST akan dikembalikan semula. Dah macam Saya sangat yakin. Tahun ni, tahun depan. Sebab akhirnya kerajaan kena cari jalan. Betul tak? Kena cari jalan untuk tingkatkan pendapatan negara. Saya sangat yakin GST mungkin akan dibuat. Okay? Sebab sekarang ni kita, again saya balik semula. Pemimpin kena ada clear direction nak bentuk ekonomi yang macam mana untuk rakyat. Sekarang ni tak clear. Naik sana sini. Dan okay, contohnya pasal isu 600 kilowatt yang akan dikenakan SST. Okay? 8%. Apakah usaha kerajaan untuk bantu yang memang berniaga dalam rumah? Betul juga yang memang pakai elektrik banyak. Please tolong beritahu saya, ada tidak? Ada tak benda? Tak ada. Tak ada. Mungkin ada satu pengumuman, okey, bagi peniaga-peniaga yang berniaga dalam rumah, mungkin anda boleh dapatkan kad ke. Tak ada. So, adakah jaminan selepas ini, petrol punya subsidi bersasar akan ditarik dan sebagainya? Ada inisiatif tu. Sekali lagi, pengurusan ekonomi dalam negara kita ni tak ada satu hal tuju dan lebih menakutkan kalau kita mengkiblatkan IMF dalam perjalanan. Itu satu contoh. Mungkin sebagai tak tahu penutup ke tak? Penutup lah. Kaitan dengan IMF. Saya banyak orang sebut di social media, TikTok, di room. Kita ni dia kata ikut konsep dulu macam di sama nama tu Zimbabwe, Bolivia, ada negara-negara yang duplicate lah benda yang sama. Potong subsidi, rasional subsidi, and then kemudian naikkan cukai, dan jangan naikkan elektrik, tarif elektrik. Semua tu dah konsep yang sama dan akhirnya Malaysia nak duplicate. Adakah tu sebenarnya saya sekali lagi nak cuba berlaku adil lah. Okey, bila kerajaan buat keputusan, mungkin dia nak menggunakan beberapa format. Ekonomi merujuk kepada IMF. Salah ke? Bagi saya itu hak dia orang lah. Sebab ni kerajaan aku punya suka lah. Macam tu lah bunyi dia kan. Saya dengar lah. Okey. Cuma again, jati diri. Adakah jati diri negara kita ni sesuai untuk IMF?
ataupun IMF ni sesuai tak untuk jati di negara kita? Faham? Kenapa saya cakap macam tu? Again, negara kita ni negara membangun. Hasil mas'ul dalam negara mestilah dikorek, di explore untuk memulangkan semula kepada rakyat. Faham? Kita dapat minyak. Minyak tu jadi royalty bagi pada negeri. Itu pun tak bagi. Tangguh. Kita buat beras. Beras kita berkualiti. Betul. Dapat pulang semula pada rakyat. IMF mungkin tidak. Hasil mas'ul negara ini mesti dijana untuk kita jual. Dan hasil jualan itulah bawa pada negara kita. Soalannya, adakah kita dah sampai ke level itu? Faham? So, saya tidak menyalahkan IMF ke apa ke, tidak. Isu dia adalah bagaimana pemimpin negara kita ni clear. Nak bawa apa sebenarnya untuk rakyat? Okay, fasa yang macam mana nak dibugarkan? Even fasa ataupun konsep madani yang dibina oleh kerajaan sekarang ini pun diorang tak boleh nak ikut. Antaranya menyekat peruntukan royalty dekat Terengganu pun, padahal benda tu tak ada pun dalam jati diri madani yang mereka sendiri cipta. Mereka buat benda tu, mereka tak ikut, malah mereka menentang apa yang mereka buat. Itu point dia. Okay, so jadi mungkin pesanan last lah. Pesanan last. Rakyat akhirnya kita akan balik semula kepada kekuatan kita. Okay, jadi kita kena latih diri kita untuk berubah daripada pelbagai sudut. Okay, waktu sekarang ni tapi Sufi, saya pergi 4-5 kedai. Bila saya kata, kadang-kadang saya sajalah tanya kan, mahalnya. Biasalah bang, zaman Madani ni. Benda tu dah jadi tema. Betul. Dah jadi tema dekat kedai-kedai. Tapi tak apalah kalau kerajaan kata, kita punya fiskal kita bagus, kedudukan kita kukuh, inflasi kita rendah. Teruskanlah dengan semua romantika perkataan untuk menyejukkan hati anda. Tapi rakyat kat bawah sana tak begitu. Betul. Itulah. Terima kasih banyak, satu ucapan tuntas dan bernas sekali tentang realiti politik. Akhirnya kembali semua kepada rakyat. Kita yang kena bertanggungjawab ukur baju di kandung di badan sendiri. Okey, ucapan puasa menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan ni jadi tempat kita tarbiyah. Ini ayat klise lah kan. Cuma saya cadangkanlah Ramadan ni jadi tempat kita untuk mengubah benda-benda yang kita boleh ubah lah. Antaranya cuba untuk hidup bersederhana. Setuju. Okey, jangan menjadikan satu hidup mewah tu sebagai satu panduan untuk berhadapan dengan raya akan datang. Ramadan lah tempatnya. Kawan-kawan kita kat Palestin tu langsung tak makan. Allah. So jadi kita jadikan Ramadan ni untuk ingat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat seperjuangan kita kat Palestin tu, untuk berjuang seperti mana kita berjuang untuk negara kita. Wallahualam. Saya teringat satu video rakyat Palestin makan rumput je. Allah. Satu video dikongsikan oleh sahabat saya, Ustaz Ubay. Dia tunjuk dalam grup. Bila tengok video tu, Allah, kita yelah, apa kita kata barang mahal kita still boleh makan, tapi inilah sebagai permulaan ni untuk kita terus menjadikan melonjakkan pengalaman kerohanian kita ni dilonjakkan di bulan Ramadan ini dengan kurang makan, kita dapat lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Terima kasih banyak kawan-kawan semua, terima kasih banyak Tuan Haji Nazir. Podcast Kekal Tenang kita untuk kali ini, jumpa di sesi akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Macam